Lawatan rasmi Perdana Menteri tarik pelaburan perkasa peranan di peringkat antarabangsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Menyanyi. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi satu langkah tepat dalam merangsang ekonomi negara dan ini berikutan negara Timur Tengah kini menjadi tonggak ekonomi dunia yang baharu. Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education Dr. Carmelo Ferlito berkata lawatan tersebut mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi negara khususnya dalam sektor keuangan mampan. Recently in the United States, with the banking collapse and the crisis of the Silicon Valley industrial project, I think that the development of an alternative system also from the financial perspective and from the monetary perspective becomes more and more crucial. So it makes sense for Southeast Asia, led by Malaysia, and the Middle East, led by Saudi Arabia, to open a dialogue and a conversation also for developing a new and sustainable financial system that can become a serious global alternative to a world that so far is dominated only by the euro and by the dollar. Tambahnya, kerjasama Malaysia dan Arab Saudi penting bagi menghadapi persaingan global meliputi persaingan pemain industri baharu dalam pasaran. Sementara itu, pensyarah dasar awam Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Muhammad Rozaimi Rizwan berpendapat lawatan Perdana Menteri juga amat signifikan dalam meningkatkan pelaburan langsung asing FDI negara. Sebelum ini pun Raja Salman dan juga putera mahkotanya antara pemimpin yang terawal yang menzahirkan ucapan tahniah kepada Perdana Menteri kerana berjaya menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Bagi pendapat saya, banyak perkara yang berhasil walaupun tempoh masa selama 3 hari lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi. Contohnya, Perdana Menteri kita berjaya untuk mengadakan lawatan ataupun pertemuan dengan OIC dan juga Liga Muslim Dunia di Mekah. Selain itu, berjaya juga untuk menyaksikan pemeteraian 3 MOU antara rakan dagang Malaysia dan juga Arab Saudi. Tambah beliau, Datuk Seri Anwar juga berjaya meyakinkan para pelabur dari negara tersebut untuk membuat pelaburan dalam Malaysia. Selain itu, Setiausaha Politik Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi menyifatkan lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi sangat berhasil. Lawatan berkenaan yang diisi dengan jadual padat dan tersusun antara lain memperkukuh hubungan Putrajaya Riyadh dan ini sekaligus menepis dakwaan sesetengah pihak bahawa lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi adalah gagal dan membazir wang rakyat. Beliau menjelaskan Arab Saudi juga telah meminta supaya lawatan tersebut dilanjutkan bagi menyusun pertemuan dengan pemimpin kerajaan Arab Saudi. Bagaimanapun, Perdana Menteri terpaksa menolak secara baik kerana beliau telah dijadualkan untuk hadir ke majlis berbuka puasa bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemansuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah semalam selain akan melakukan kunjungan rasmi ke Phnom Penh, Cambodia esok. Perdana Menteri seterusnya dijadual ke Hainan dan Beijing, China pada Rabu bagi bertemu Presiden Xi Jinping dan rakan sejawatannya Premier Li Qiang. Ahmad Farhan turut menggesa pihak berkepentingan yang sengaja mempolitikkan isu berkenaan lawatan rasmi Perdana Menteri supaya menghentikan polemik itu. Sebaliknya, bersama mendukung usaha kerajaan perpaduan dalam memperkukuh imej Malaysia di samping memantapkan kerjasama dan hubungan luar negara.
Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, turut menegaskan lawatan Perdana Menteri selama 3 hari itu berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Ini terbukti menerusi pertemuan Perdana Menteri bersama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Badan Liga Muslim Dunia di Mekah selain pemeteraian MOU penting melibatkan lapangan perniagaan dan industri. Justru Datuk Muhammad Agus meminta agar pihak pembangkang membawa isu ini ke sesi Parlimen menerusi sesi soal jawab. Perundingan semula untuk meneruskan penubuhan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSCIP dilihat tepat ke arah mempromosi keamanan dan keselamatan sejagat selain dapat memperkukuh hubungan bilateral dan multilateral antara Malaysia Arab Saudi. Ia juga mewakili usaha proaktif kedua-dua negara dalam membenteras, memerangi serta menangani aktiviti keganasan terutama terorisme dan ekstremisme yang semakin menular. Yang penting adalah pendekatan yang mahu diambil. Rundingan secara berterusan akan membantu untuk memulihkan. Kita menilai penghormatan yang diberikan dan juga mengiktiraf apa yang telah dinilai oleh Kerajaan Arab Saudi ke atas Malaysia. Jadi yang bersifat resiprokal, yang melengkapi di antara satu sama lain ini sangat signifikan supaya kita dapat membantu untuk melihat secara menyeluruh, holistik ke atas isu yang mengganggu-gugat keamanan, keselamatan, kedaulatan global. Pusat berkenaan juga boleh menjadi platform kepada Malaysia dan Arab Saudi merintis usaha pembinaan penyelidikan kandungan bersifat akademik berkaitan isu keamanan dunia. Lawatan rasmi sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kemboja esok bakal menjadi titik pengukuh hubungan kedua-dua negara. Dan pertemuan bersama rakan sejawatannya Han Seng dijangka bakal menjurus kepada usaha penerokaan kerjasama baharu termasuklah pembangunan sumber manusia dan juga pelancongan. Sazwani Samsu dari Phnom Penh, Kemboja ada perinciannya. Rangka lawatan sehari yang bermula seawal 9.15 pagi padat dalam usaha memperkukuh hubungan dagang dan kerjasama politik antara Malaysia dan Kemboja sekaligus menjadi pentas untuk mempelbagaikan lagi dimensi kerjasama. Urusan pengambilan tenaga kerja warga negara Kemboja misalnya turut diperhalusi menerusi 2 memorandum persefahaman yang bakal ditandatangani Menteri Sumber Manusia VC Bakumar disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan adanya pemeteraian MOU yang baru ini sudah pasti dia akan memberikan banyak impak, terutama sekali untuk membantu Malaysia menjana ekonomi. Kita amat berterima kasih dengan kerajaan Kemboja kerana kali ini dapat mempertimbangkan dan bersetuju untuk membenarkan pekerja-pekerja Kemboja untuk kembali bekerja di Malaysia. Tapi saya rasa inilah satu permulaan yang baik, good start untuk kita menambah baik apa yang dah ada bilateral dari segi ekonomi, dari segi kadar kita menjalankan bisnes dengan lebih lancar antara kedua negara dan sebagai saya rasa juga untuk membuka lebih banyak peluang. Kunjungan sulung beliau itu juga diharap dapat menjadi titik tolak bagi menggalakkan pelancongan mesra Muslim di Kemboja. Perdana Menteri turut dijadual menyampaikan beasiswa University Binary berjumlah 1.1 juta ringgit selain akan menyerahkan 1,500 naskah Al-Quran tulisan Khmer bagi menggalakkan usaha mendalami kalam itu dalam kalangan komuniti Melayu Islam Champa. Sebelum menyantuni ulama dan masyarakat Islam di Kemboja dengan menunaikan solat fardu isyak dan tarawih bersama. Lawatan rasmi Perdana Menteri disifatkan cukup signifikan ke arah pengukuhan 66 tahun hubungan diplomatik Malaysia-Kemboja. Selain aspek perdagangan dan pelaburan, kedua-dua negara juga dijangka bakal membincangkan cabaran yang wujud kesan pandemik COVID-19 ke arah mencapai solusi konkret demi kemakmuran bersama. Sazwani Samsu, Phnom Penh, RTM.
Sementara itu, projek laluan rel Pantai Timur ECRL pula menjadi antara fokus lawatan rasmi Perdana Menteri ke China bermula 29 Mac hingga 1 April ini. ECRL merupakan kerjasama ekonomi dan perdagangan terbesar antara China dan Malaysia setakat ini. Projek ECRL dibangunkan oleh sebuah syarikat kontraktor dari negara China. Jadi ini antara kerjasama yang telah pun dijalin dengan negara China selama ini. Dan secara tentu lawatan ini akan memperkukuhkan lagi hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan China. Dan kita mengharapkan bahawa negara China akan lebih banyak berlabuh dalam negara kita. Usaha untuk meningkatkan kembali peranan Malaysia di peringkat antarabangsa giat dilaksana menerusi pengukuhan hubungan diplomatik dengan negara luar. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Malaysia mempunyai hubungan yang luas dengan hampir semua negara di dunia yang memerlukan hubungan secara bilateral dan multilateral dilakukan secara berterusan. Justru lawatan-lawatan Perdana Menteri keluar negara perlu untuk tujuan tersebut. Jadi ini adalah yang Malaysia terus perlu lakukan dan kita tidak boleh kita mengatakan bahawa dari segi hubungan diplomatik, hubungan antarabangsa kita tidak boleh dibuat dengan itu, tidak boleh dibuat ini ataupun dipersoalkan itu, dipersoalkan ini. Jadi yang paling besar ialah Malaysia perlu terus ke hadapan untuk mewujudkan hubungan antarabangsa yang baik. Apatah lagi dalam usaha kita untuk meningkatkan semula peranan Malaysia di peringkat antarabangsa. Malaysia juga sedang ke hadapan untuk menjadi sebuah negara kuasa tengah yang penting di peringkat antarabangsa. Saya ambil contoh umpamanya masalah yang berlaku di selatan Filipina dan juga di selatan Thai. Di mana Malaysia dah diminta untuk turut sama memain peranan bagaimana untuk membantu menyelesaikan mencari jalan perdamaian yang berkekalan di sana. Dan inilah yang saya nak sebutkan di sini tentang peranan Malaysia yang perlu kita teruskan di peringkat antarabangsa. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Bertemu kembali. Kerajaan Perpaduan tidak akan melantik mana-mana individu yang tidak berupaya memberi sumbangan kepada organisasi atau agensi kerajaan yang diketuainya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan semua lantikan adalah berdasarkan garis panduan Kabinet serta mengikut nasihat Perdana Menteri. Mengulas mengenai pelantikan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sebagai pengerusi MARA, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata ia dibuat berdasarkan kepakaran, pengalaman dan kelulusan beliau. Datuk Dr. Ashraf Wajdi adalah seorang banker. He is a banker by profession. He is the expert in Islamic banking. So bukan hanya beliau seorang ahli politik tetapi itulah profesionnya sebelum beliau terjun dalam politik, maka rugilah dengan pengalaman dan kelulusan yang begitu ya, dalam PhD in Islamic banking ya. So rugi kalau ada kelulusan, ada pengalaman begitu kita tidak gunakan untuk sama-sama dengan saya untuk membangunkan MARA. Jadi atas pelantikan itu diharap beliau bersama-sama dengan Timbalan Menteri, KSU dan lain-lain pegawai
di KKW dapat bersama-sama dengan pengurusan MARA untuk membantu MARA. Bakal haji bagi musim haji 1444 Hijrah diingatkan supaya segera menjawab surat tawaran haji. Surat tawaran itu dikeluarkan kepada 31,600 bakal haji bermula 22 Mac lalu. Pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman memaklumkan tawaran itu perlu dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh surat berkenaan dikeluarkan. Apabila mereka terpilih, mereka hendaklah segerakan untuk mencukupkan bayaran haji dan membuat pemeriksaan kesihatan supaya mereka dapat menjawab surat tawaran ini dalam tempoh 7 hari bekerja sahaja. Kita semua sedia maklum bahawa sekarang sudah bulan Ramadan, lagi 53 hari akan berlakunya penerbangan jemaah haji yang pertama. Jadi harus disegerakan jawapan mereka dalam surat tawaran itu supaya mereka boleh seterusnya melakukan persediaan yang seterusnya. Penerbangan pertama jemaah haji Malaysia akan berlepas ke Tanah Suci pada 21 Mei depan. Bekalan ayam mentah di seluruh negara mencukupi hingga Aidilfitri. Justru rakyat tidak perlu bimbang memandangkan data menunjukkan bekalan mencukupi sehingga tempoh perayaan akan datang. Pegawai penguatkuasa buat musim ini sampai hari raya dan selepas hari raya akan memperketatkan lagi lawatan ataupun pemantauan kita. Hari-hari saya telah memberikan arahan supaya perkara ini dipantau dengan serius demi kebajikan rakyat. Pengguna juga diminta membuat aduan di mana-mana saluran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup jika ada kenaikan harga atau kekurangan bekalan ayam. 200 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di sekitar lembah pantai menerima insentif voucher RM100 bagi membeli kelengkapan sekolah. Menteri Komunikasi dan Digital yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil berkata inisiatif itu merupakan kerjasama murni bersama Tenaga Nasional Berhad TNB. Jadi Alhamdulillah tahun ini kita bersama-sama dengan pihak TNB mengenal pasti 200 keluarga yang kita bantu dan harapan saya ia akan dapat mengurangkan sikit beban terutama bila kita lihat sesi persekolahan bermula just in time dengan bulan puasa. Jadi memang dari segi mungkin ibu bapa ada perkara-perkara yang nak diuruskan, nak belanja. Jadi kita harap ini dapat bantu sikitlah. Beliau berkata demikian selepas majlis sumbangan program ceria ke sekolah di Pusat Kerja dan Latihan Lembah Pantai. Ini memang kita akan teruskan daripada masa ke semasa. Anytime mereka memerlukan apa bantuan, kita just around the corner dan kita akan bantu orang di Lembah Pantai di sini insya-Allah. Dan saya harap dengan bantuan yang ada yang telah disampaikan ni, yang kita sampaikan di seluruh Malaysia ni akan dapat bantu memberikan sedikit keceriaan kepada semua anak-anak kita bila mereka masuk ke zaman persekolahan mereka kembali lah. Dan insya-Allah TNB akan terus menerus membantu di mana yang kita boleh untuk membantu untuk memberikan keceriaan kepada semua anak-anak kita, bukan saja di sekarang juga di masa-masa yang akan datang. Hari ni saya dapat bantuan tu macam sekolah. Kena beli baju sekolah, baju suar, baju tak beg sekolah macam tu lah. Terima kasih kerjaan ni. Banyak-banyak terima kasih. Kita dapat bantuan. Saya happy lah sebab boleh mengurangkan kita punya perbelanjaan kan untuk ini darjah 1. Lepas tu saya ada 4 orang yang bersekolah tahun ni. So okey lah. Memang sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih YB bagi saya voucher tolong saya semua. Raja Pemusuria Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan merasmikan dan menamakan semula Masjid Kampung Baru Bentong sebagai Masjid Tunku Azizah Iskandar sempena nama baginda. Tunku Azizah ketika bertitah menzahirkan penghargaan kerana diberi penghormatan merasmikan dan menamakan masjid itu yang mula digunakan pada 2020.
Baginda turut berkenan meluangkan masa, menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada penduduk setempat sebelum menunaikan solat maghrib, isyak serta tarawih di masjid tersebut. Turut berangkat ke majlis itu Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kementerian Pendidikan sedang menyemak status pendidikan 3 beradik yang dipercayai menjadi mangsa dera ibu mereka dalam kejadian di Kampung Tambun Tulang Simpang 4 Perlis, dan 3 beradik berusia 13 hingga 16 tahun berkenaan ditemui oleh orang awam dalam keadaan kaki masih berantai di tepi jalan kampung berkenaan. Saya dapat laporan, saya akan kongsikan, tapi saya dah dapat berita itu, cuma kita tengah cek lah sekarang ini keadaan mereka, sebab saya rasa ini betul-betul di bawah kementerian yang lain dulu untuk selamatkan mereka terlebih dahulu, dan kita akan cek lah sama ada mereka sekolah ataupun tidak, sebab keadaan tu nampak tidak begitu baik lah keadaan kanak-kanak ini. Semakan mendapati 2 daripada mangsa memiliki kad orang kurang upaya OKU. Kesemua mereka yang menerima rawatan di Hospital Tuanku Fauziah dilaporkan stabil. Perkembangan kejuaraan motosikal Asia ARRC selepas kecewa dalam perlumbaan wan pusingan pertama semalam, pelumba 2 roda negara Muhammad Hafiza Rofa menebus kekecewaan itu apabila menaiki podium utama dalam perlumbaan underbone 150cc di litar antarabangsa Chang, Thailand hari ini. Rafiza Rofa yang bermula di petak utama langsung tidak mampu dicabar mana-mana pencabar, terutamanya rakan senegara Mat Izzat Zaidi. Pelumba 1XOX TRRK Racing Team itu menamatkan saingan 8 pusingan dengan catatan masa 16 minit 31.171 saat, manakala Izzat Zaidi mengakhiri di kedudukan kedua dengan perbezaan 0.104 saat. Manakala pelumba pasukan Pitts Bike JRT Tech 2 One Way Racing Team dari Indonesia melengkapkan podium di kedudukan ketiga. Sementara kategori Super Sport 600cc pula menyaksikan juara perlumbaan Wan Khairul Ilham Pawi atau Super Cape sekali lagi menjejaki podium di perlumbaan 2 hari ini apabila menamatkan saingan di tempat kedua dengan catatan masa 20 minit 2.292 saat dengan perbezaan hanya 0.104 saat dari juaranya Nakarin Atria Puvavat dari Thailand. Impian Super Cape untuk menggandakan podium utama di pusingan pertama dinafikan Nakarin pada saat-saat akhir, sekaligus menyaksikan kedua-dua pelumba tersebut berkongsi mata bagi kategori Super Sport 600cc. Selepas mengharungi musim yang tidak begitu memberangsangkan tahun lalu, pelumba Boon Xiao Honda Racing Team itu kembali menemui sentuhan kemenangan. Pusingan kedua kejuaraan ARRC dijadualkan berlangsung pada 12 hingga 14 Mei depan di litar antarabangsa Sepang. Pemain Harimau Melaya bersedia mengubah corak permainan lebih pantas seperti yang dimahukan Ketua Jurulatih Kebangsaan Kipan Gon apabila bertemu Hong Kong Selasa depan. Penyerang kebangsaan Darren Lock berkata para pemain tahu tentang pendekatan taktikal yang cuba dilaksanakan oleh jurulatih asal Korea Selatan itu. Meski tidak menjaringkan sebarang gol pada pertemuan dengan Turkmenistan, beliau percaya telah memainkan peranannya dalam menggugat pertahanan lawan. Darren yang menjaringkan 2 gol pada Liga Super setakat ini berazam untuk menggandakan usahanya menentang Hong Kong dan berusaha untuk mencipta nama sebagai penjaring. Dalam sidang media selepas pasukan negara menewaskan Turkmenistan 1-0 sebelum ini, Pan Gon jelas kurang berpuas hati dengan keputusan tersebut. Ujarnya pemain negara mampu melakukan lebih daripada itu dan jumlah jaringan sepatutnya lebih daripada 1 gol. Justru beliau menuntut setiap pemain agar komited sepanjang perlawanan dan cepat mengadaptasi dengan rentak permainan dan berusaha menambah jaringan.
Dalam perkembangan berkaitan, dua pemain skuad kebangsaan iaitu Arif Aiman Hanapi dan Endrick Dos Santos dilepaskan daripada kem latihan pusat kerana mengalami kecederaan. Ia disahkan jurulatih Kim Pan Gon menerusi satu kenyataan di laman Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Aiman dan Endrick sekaligus terlepas aksi menentang Hong Kong yang dijadualkan Selasa depan. Baki 25 pemain lain akan meneruskan latihan dan tiada penambahan pemain baharu akan dilakukan. Masih dengan sukan badminton, Malaysia bakal berdepan laluan sukar pada kejohanan badminton Piala Sudirman yang dijadualkan berlangsung dari 14 hingga 21 Mei ini di Suzhou, China. Menerusi undian secara maya dijalankan di sana siang tadi, Malaysia yang menduduki ranking keempat kejohanan itu diletakkan di dalam kumpulan C bersama Taiwan, India dan Australia. Di atas kertas, pasukan India dan Taiwan merupakan lawan sukar yang mampu menyekat peluang kem negara mara kepusingan seterusnya. Menurut format, hanya dua pasukan terbaik daripada setiap kumpulan akan layak ke peringkat suku akhir. Malaysia belum pernah memenangi kejohanan itu sejak kali pertama diadakan di Jakarta, Indonesia pada 1989. Sementara itu, bagi kumpulan A, juara bertahan China diletakkan bersama-sama Denmark, Singapura dan Mesir. Bagi kumpulan B pula bakal menyaksikan pertembungan Indonesia dan Thailand untuk dua pasukan teratas selain Jerman dan Kanada yang diundi dalam kumpulan sama. Manakala kumpulan D membariskan pasukan Jepun, Korea Selatan, Perancis dan England. Sementara itu, saingan India dan Taiwan tidak boleh dipandang remeh. Menurut bekas pemain badminton negara Roslyn Hashim, tahap fokus dan semangat juang tinggi mesti dipamerkan skuad negara bagi memastikan tempat kepusingan seterusnya. Dua tim ni ataupun dua negara ni lah yang harus Malaysia ambil berat jugalah, harus beri fokus, terutamanya India dan juga Chinese Taipei. Kalau kita dapat menewaskan Chinese Taipei, kemungkinan untuk kita melangkah ke peringkat seterusnya tu cerahlah kan. Selalunya memang kalau kita tengok India ni memang selalu dalam grup kita kan. Tetapi saya cuma harapkan supaya pemain-pemain yang terpilih ni buat yang terbaiklah. Malaysia dijangka berdepan laluan sukar apabila diletakkan di dalam kumpulan C bersama Taiwan, India dan Australia pada edisi kali ini. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.